Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung tajuk ceramah kita pada malam ini. Mohon izin untuk kita lewatkan sedikit saja pelaksanaan solat fardu isya untuk kita sambung bercerita tentang apa yang boleh kita ikut Nabi. Malam ini kita fokuskan kepada salah satunya adalah sifat pemaaf. Pemaaf. Tadi kita bercerita sebelum kita berhenti untuk azan, Nabi pernah dapat penghinaan yang teruk oleh saudara-saudara dia sendiri ketika di Taif. Yang mana ketika Nabi turun daripada Taif itu, Nabi berada dalam keadaan yang sangat bersedih. Tiba-tiba Nabi bercerita, fa iza ana bi sahabatin qad azallatni fa nazartu fa iza fiha Jibril. Sedang aku jalan pening memikir, tiba-tiba aku nampak ada awan yang menaungi aku. Bila aku perhati lama-lama, oh ada Jibril di situ. Jibril pun datang. Kemudian faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa maraddu alaika. Jibril kata kepada Nabi, ya Rasul, Allah mendengar semua percakapan kaum kau dan apa yang mereka tolak, ajaran-ajaran dan ajakan daripada engkau. Maka kata Jibril, wa qad ba'atha ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim. Maka ya Rasulullah, aku bawakan bersama aku ada satu lagi malaikat, malakal jibal. Ini malaikat penjaga gunung. Ada malaikat rupanya jaga gunung. Jadi ini malaikat, kata Jibril, Tuhan nak suruh dia buat apa, semua dia boleh buat. Semua boleh buat, tak ada masalah. Kemudian Nabi cerita, fanadani malakul jibal. Datang malaikat bukit, malaikat gunung bagi salam. Fasallama alayya. Dia bagi salam pada Nabi. Summa qala ya Muhammad. Wahai Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihim akhsyabain. Ya Muhammad, kalau Tuhan nak kami angkat gunung, dua gunung kami timpakan kepada orang Taif, sekarang pun saya boleh buat. Kata malaikat bukit ini. Dia guna istilah al-akhsyabain. Akhsyabain ni dua gunung atau bukit yang ada di Mekah. Pertama Jabal Qubis. Dulunya gunung, dah kecil, dah tinggal, dah jadi istana tetamu kerajaan Saudi lah, dekat dengan Safa. Lepas tu lagi Gunung Qu'ayqi'an, ni pun dah tak ada lah, dah rata dah, dekat dengan kawasan Marwah. Dua bukit ni kata malaikat saya boleh ambil, saya boleh timpa atas Taif. Apa respon Nabi kita? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim mimman ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata, tak apalah wahai malaikat bukit, saya doakan supaya keturunan orang-orang Taif ini satu hari esok akan tetap sembah Allah dan tidak sekutukan Allah dengan apa pun. Hadis Bukhari Muslim. Mungkin bagi tuan-tuan yang mendengar cerita ini, biasalah ustaz, apa yang peliknya? Nabi memang pemaaf. Dah, Nabi kita je pemaaf gitu. Maaf, bukan membawang. Nabi-nabi lain ada tak macam tu? Tak ada. Bukan kita nak mengata Nabi lain tak bagus. Segan juga kita tadi imam dah baca apa tu, tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dhum darajat wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayatna bi ruhil qudus. Panjang pula ayatnya tadi. Allah Taala dia ada nabi ni, dia beza-bezakan dia punya kelebihan dia. Kelebihan Nabi kita, dia lembut hati. Kalau kita ambil contoh Nabi lain, Nabi lain tuan-tuan, asal kau samsing je, azab turun lah. Kau samsing je, azab. Engkau lawan aku, azab. Nabi kita tak ada. Malaikat offer, aku empat dengan gunung lah. Oh, tak apa, no. Relax. Ni Nabi kita. Saya ambil contoh Nabi Nuh. Kan orang kata, ustaz ni ngumpat-ngumpat Nabi Nuh ni, jangan ustaz, berdosa bukan ngumpat. Ini kita cerita apa yang Allah rekodkan dalam Quran. Dalam Quran Allah cerita ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya,
Tak ramai orang yang mahu beriman. Tak ramai orang dengar cakap Nabi Nuh. Bayang Nabi Nuh dakwah 950 tahun, yang naik kapal dengan dia tak sampai 40. Yang 40 tu bukan semuanya orang. Rimau, gajah, zirapah, itu je naik ramai. Jadi dia rasa, apa benda dia orang ni? Aku dah buat program kat 1000 tahun, banyak ni je penghasilan. Maka ketika itu Allah rekodkan, wa qala nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirun kafara. Apa doa Nabi Nuh? Allah Ta'ala rekodkan, wahai Tuhan, selepas dakwah dia ditolak, wahai Tuhan, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu hidup di atas bumi ini. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan sesatkan pula orang lain, dan mereka akan melahirkan pula anak-anak yang juga akan buat maksiat dan juga akan kafir. Surah Nuh ayat 26 sampai 27. Beza tak dengan Nabi kita? Beza. Ni bukan nak merendahkan Nabi Nuh dah. Nabi Nuh ni kita tabis spring, tuan-tuan. Dia walaupun dia adalah tak sehebat Nabi kita, tapi pada sisi Allah dia tetap Nabi yang terbaik. Sebab dia ulul azmi. Dia ulul azmi, Nabi kita, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Timbul soalan, kenapa Nabi Nuh walaupun dia punya downline, kita panggil downline lah, penghasilan dia tak sepadan dengan usaha dia, tapi kenapa Allah letakkan dia sebagai ulul azmi? Sebab ingat, Allah tidak pernah mengukur hasil. Allah menilai usaha kita. Macam contoh, kadang kami yang jaga masjid, kadang Jabatan Agama, JAKIM ke siapa, dia buat penilaian masjid. Dia kata ni masjid ni buat program apa, orang tak ramai. Ni banyak kosong-kosong ni, banyak beli pada orang ni, apa cerita ni. Ada manusia diukur hasil. Ukuran dia, kejayaan tu mesti orang ramai sampai dinding belakang. Tak. Allah tidak tengok hasil, Allah tengok usaha. Masjid kau usaha tak suruh orang datang? Azan sedap-sedap tak? Imam good looking ke tak? Wangi tak kapet kau? Tempat parking okey ke tidak? Dia akan tanya apa effort kita untuk orang ramai. Kalau kita dah buat yang terbaik, orang tak ramai, Tuhan tak marah kita. Tuhan marah kalau engkau tak usaha. We do the best, let God do the rest. Sebab itu dalam dakwah tak cerdik kalau orang dia nak tanya berapa hasil ustaz ceramah selama ni, berapa orang masuk Islam. Bukan itu cara bertanya. Yang orang ukur adalah adakah awak buat kerja dakwah ni hari-hari. Itu cara menemu duga. Allah Ta'ala tetap mengangkat Nabi Nuh walaupun umat dia tak ramai kerana usaha dia. Ini beza dengan kita lah. Kalau kita appraisal kita dah hujung tahun ni, kita akan nilai kuantiti penghasilan. Allah tak, dia tengok usaha kita. Inilah Nabi kita, pemaaf dia. Sama juga tuan-tuan, Nabi kita kena hina dengan orang Mekah. Luar biasa sekali. Mungkin tuan-tuan pun semua maklum, Nabi dan juga keturunannya Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib pernah kena boikot di Mekah. Diboikot. Ini satu benda yang kita tak dapat nak bayang. Kita sebab sini selalu boikot orang, kita tak tahu perasaan kena boikot. Kita kan kaki boikot. Israel lawan Palestin, tak pergi media, boikot. Dah okey, beli balik. Kita boikot. Try kau pula kena boikot. Apa rasanya? Boikot ni stres, tuan-tuan. Bayangkanlah Nabi dan keturunannya diboikot dalam dua perkara, ekonomi dan juga sosial. Orang Quraisy tak akan berjual beli dengan orang Islam. Kalau dia nak beli barang dengan orang musyrikin Mekah, barang harganya tak sama, harga berganda-ganda lebih mahal. Dari segi sosial, mereka tak dibenarkan keluar daripada kawasan PKPD dia. Dia telah di PKPD kan, ada pagar dia, rela jaga, askar jaga. Dia tak boleh keluar, pagar kawat. Dekat kawasan Sa'i kita tu, dekat dengan Safa Marwah, itulah kawasan dia kena PKPD kan. Dia tak boleh keluar dalam setahun kecuali dia keluar dalam 4 bulan saja. Dalam bulan-bulan yang diharamkan perang. Tak boleh kahwin dengan orang Quraisy, tak boleh kahwin dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, tak benar bercakap.
Dan deklarasi ini didokumenkan, digantungkan di sebuah sahifah lembaran yang ada perjanjian dan sumpah memorandum ditandatangani oleh setiap suku-suku di Mekah dan digantungkan di dinding Kaabah. Maknanya piagam tak akan berkawan lagi dengan puak-puak orang Islam. Tuan-tuan ingat tak stres lah? Stres. Kemudian bila Nabi dah pindah ke Madinah, ingatkan bila dah pindah kau tak kacau dah aku. Kacau juga. Berlaku perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Kau pun masalah kau sebenarnya. Kau tak suka aku di Mekah. Okey, aku pindah. Aku dah pindah Madinah. 5-6 jam naik kereta baru sampai. Lagi kau mau serang. Kalau ikut sakit hati tuan-tuan. Apa lagi kau ndak? Aku dah tak kacau kau. Lulu gua dah ada kampung sendiri. Yang kau datang sini serang apa cerita? Kalau nak diikutkan sakit hati. Tetapi Nabi punya pemaaf luar biasa. Semasa Fathu Makkah ni berlaku 10 Ramadan tahun 8 Hijrah, bersamaan tahun 629 Masihi. Nabi telah masuk semula ke Mekah bersama 10,000 orang sahabat. Ini dipanggil peristiwa Fathu Makkah. Ketika Nabi dan 10,000 sahabat masuk Mekah, orang Mekah semua panik. Selama ni diorang buat taktik serangan ke Madinah. Tahun depan serang lagi. Ini jam orang Islam pula datang. 10,000 datang. Semua panik sebab tak sempat prepare. Persiapan tak dapat. Macam mana tadi punya risik tentera dia tak dapat maklumat. Tak ada maklumat. Jadi barang bekalan yang kita Sungai Buloh ni tak apalah. Ada DPSP kat sini. Ada stok simpanan bawah tanah macam-macam benda sini dekat sini. Ni tak sempat nak buat apa-apa persiapan. Jadi orang Mekah panik. Abu Sufyan yang selama ni memusuhi Islam, bila dia tengok Nabi kita datang dengan 10,000 sahabat, dia pun pusing 360 darjah, lompat pati. Masa tu akta lompat belum ada lagi. Tapi ni kan tak boleh, sebab dia pun Nabi sayang dia, Abu Sufyan ni. Abu Sufyan ni kita tak boleh kutuk dia lebih. Walaupun dia banyak melakukan onar dalam sejarah Islam, perang Uhud, perang Badar, tapi dia ni sepupu Nabi. Jadi kita dah pegang prinsip Nabi ni dengan, alah tuan-tuan takkanlah cicit dia tuan-tuan boleh kopekkan udang ni, dia punya sepupu-sepupu lagi lah. Kita kena respect juga. Sepupu Nabi ni, dia ni anak ayah dia nama Al-Haris bin Abdul Muttalib. Al-Haris bin Abdul Muttalib ni paklong Nabi. Anak-anak Abdul Muttalib yang laki-laki ada 10 orang. Maknanya Nabi ni ada 9 pak saudara. Yang ke-10 tu bapa dia lah Abdullah. Pak saudara dia, pak long dia Al-Haris namanya. Yang kedua Zubair, 3 Dirar, 4 Muqawim, 5 Abdul Manaf. Abdul Manaf ni panggil Abu Talib. Pak saudara nombor 6 Abdul Uzza. Yang ini yang popular, Abu Lahab. Pak saudara dia tu, pak saudara. Yang ke-7 Abbas radhiyallahu anhu. Yang ke-8 Hamzah radhiyallahu anhu. Dan seorang lagi tak diketahui namanya, tapi ada ulama kata namanya Abbad. Jadi Nabi ni pak saudara ada 9, campur ayahnya 10. Al-Haris pak long dia nombor 1. Al-Haris ni ada beberapa orang anak, antaranya Al-Mughirah. Al-Mughirah ni adalah Abu Sufyan. Dia ada nama Al-Mughirah, ada nama seorang lagi anaknya Naufal, ada seorang lagi Abdullah. Jadi ni semua anak Al-Haris. Jadi bila Abu Sufyan tengok orang Islam datang dengan 10,000 sahabat, Nabi dia pun dah panik. Jadi ketika itu orang-orang Mekah semua lari, bersembunyi. Ada yang lari padang pasir apa semua. Kenapa dia orang takut tuan-tuan? Sebab inilah Muhammad yang dulu kau boikot, kau bantai dia, sekarang dia datang dengan penuh kekuatan. Mau tak takut? Takut tuan-tuan, takut. Tapi Abu Sufyan ni lah, dia sepupu Nabi. Dan kata para ulama, Abu Sufyan ni dia sebaya dengan Nabi. Dan dia buat dia iras-iras muka Nabi.
ada gaya macam rupa Nabi. Sebab itu apabila Abu Sufyan tak ikut dakwah Nabi, orang semua heran. Sebab dia daripada kecil baik. Abu Sufyan ni setengah ulama sebut, kata dia ni adik-beradik susu pula lagi dengan Nabi. Dia pun menyusu juga dengan Halimatus Sa'diyah. Orang ingatkan kalau Nabi isytihar jadi Nabi, orang pertama masuk Islam Abu Sufyan lah. Aku bedak. Yang masuk Abu Bakar. Bahkan dia yang paling kuat lawan Nabi. Dia datang jumpa Nabi. Faja'a Abu Sufyan faqal, ya Rasulullah. Cik, dia pun pandai juga panggil Rasulullah. Biasa panggil Muhammad ya, sepupu. Biasa Muhammad. Kali ni dia orang pandai politik. Ya Rasulullah, ubidat hadra Quraisy, la Quraisy ba'da al-yawm. Kata Abu Sufyan kepada Nabi, ya Rasulullah, hari ni orang Quraisy Jahannam semua. Hari ni Quraisy binasa. Tak ada lagi dah orang Quraisy yang mampu bertahan selepas daripada hari ini. Kenapa? Ente datang 10,000 orang. Ini orang kampung tak boleh lawannya. Hari ini kami done. We are done. Habis. Orang-orang kampung, orang Mekah pun semua tunduk, takut. Ini Muhammad mesti datang balas dendam balik lah. Kita boykot dia 3 tahun. Dia pergi Taif, kita suruh pula orang baling batu lagi. Habislah kita hari ni. Tapi Nabi ni dia bijak berpolitik. Nabi jawab begini. Man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Man alqas silaha fahuwa amin. Wa man aghlaqa babahu fahuwa amin. Gini. Aku ni kalau nak ikut marah, aku masih ada marah lagi. Ini kampung aku. Marah ada sikit-sikit lagi. Tapi tak apa. Siapa-siapa duduk dalam rumah Abu Sufyan, aku tak kacau. Siapa-siapa yang letak senjata, aku tak kacau. Siapa-siapa yang kunci pintu rumah pun aku tak kacau. Selain daripada itu, standby. Dia, Nabi ni dia jiwa besar. Kemudian orang pun dah tengok Nabi ni macam tak ambil tindakan yang keras. Dia orang pun datang berkumpul, jumpa dengan Nabi. Semua muka tunduk, muka takut. Nabi tanya kepada orang Mekah, ya ma'syara Quraisy, ma turawna anni fa'ilun fikum. Hei orang Quraisy, engkau agak-agak apa aku akan buat pada engkau, wahai orang Mekah? Apa aku nak balas pada engkau orang semua? Mana kalau ayat kita, dulu kau samsing ya. Sekarang aku sudah dah pakai bedak. Kalau cerita P.Ramlee, sekarang aku dah pakai bedak, apa macam? Cantik. Contohnya begitulah. Sekarang aku datang. Engkau agak-agak apa aku nak buat pada engkau orang semua? Semua takut tuan-tuan. Habislah kita, habis. Tapi ada seorang dua menjawab. Qalu khairan akhun karimun wa ibnu akhi karim. Ada orang tua-tua kata, wahai Muhammad, kami yakin kau akan buat yang baik-baik saja. Sebab engkau orang baik, engkau anak orang baik, saudara-saudara engkau semua orang baik, engkau keluarga orang baik. Takkanlah nak buat jahat pada kami. Pandai juga dia orang. Kata Nabi, azhabu fa antum tulaqa. Pergilah kamu semua buat hal masing-masing. Hari ini aku bebaskan kamu semua. Menangis semua orang Mekah. Ini Muhammad yang kita halau daripada kampung kita 8 tahun dulu. Sampaikan dah di Mekah, di Madinah, kita serang pula dia bertahun-tahun. Hari ini dia datang dengan penuh kehebatan, kemegahan. Dia boleh kata kepada kita, fa antum tulaqa. Aku talakkan kau semua. Aku ceraikan kau semua. Maknanya kau semua bebaslah. Tak ada dendam, tak ada apa.